Okey, assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya ni konon-konon nak update slide tapi tak sempat pun. Jiwa kacau banyak sangat. Okey, so semua lunch time, alright? So lunch time bolehlah kan kita curi-curi masa sekejap. Tak ada apa pun banyak yang boleh dikongsikan. Slide yang sama yang saya dah kongsikan sebelum ni dekat saya punya apa ya, kita panggil Facebook saya, dekat grup-grup mana-mana tu ada je kan. Alright, so mari kita direct to the point sebab kita ada 1 jam supaya kita boleh ada session soal jawab yang mungkin actually nak buka session soal jawab lah. Bukan nak share the time. Share the time. Alright. So mungkin daripada soal jawab tu kita akan dapat input yang banyak sebab dia bukanlah workshop kan. Alright, so saya share screen saya dulu. Okay. So, apa yang saya tulis dalam slide ni tidak ada dalam buku tersebut. Sebab ada yang tanya, ada yang kata macam meltingnya buku tu. Tak. Rasa macam berdosa pula meletakkan gambar buku tu tersebut. Macam kata apa? Nak buat promotion. Of course nak buat promotion. Tapi tak naklah customer beli kerana salah faham. Nanti mampus saya kena kutuk seumur hidup lah. Kan? Nampak gambar buku tu, so with this topic semua ni ada dalam buku tu ke? Tak. Just ini saja yang ada kat screen kita ni saja dengan yang the previous one ini ada dalam buku tu. Alright. So kita tengok dulu slide saya. Tak ada apa pun slide ini. Alright, ini ada dalam buku saya. Ini tak ada. Ada multiple linear regression sahaja, tak ada semua tu. And then tak ada yang ni juga. Alright. So ini khusus saya yang terdekat. Okay, so siapa yang kali pertama kenal saya? Cik, gitu. Soalan tak boleh belah. Okay, so kali pertama kenal saya minta maaf. Yang pertama sekali, jangan mengambil hati kalau saya ada menggunakan ayat-ayat yang sinis ataupun ayat-ayat yang kadang-kadang jahat sikit, right? And then minta maaf juga jika saya menggunakan salutation yang tak betul sebab saya tak tahu mungkin among us ada Datuk, Datin, Profesor, Tan Sri ke apa ke kuk-kuk ya kan. Tapi saya assume semua macam adik-adik saya walaupun mungkin anda nampak rasa saya lebih muda, anggaplah saya sebagai kakak sahaja di sini. Okay, so some idea about statistical technique actually duk cakap dengan As, tak tahu anak bom Melayu dia apa ya As. Nak cakap some idea kan sebab macam nak cakap every technique statistik ni macam besar sangat. Actually nak bagi some idea about statistical technique. Inilah yang orang putihnya tu kadang-kadang jadi lebih senang. Okay, so some idea untuk you all pergi explore dan mungkin untuk memperkayakan artikel lah sebenarnya. Dengan satu data set yang sama, kita boleh buat pelbagai artikel. And then mungkin kita boleh sub-subkan kalau kita ada supervision. Okay, hang buat tajuk prinsipal komponen, hang buat tajuk cluster analysis, hang buat tajuk ni. So orang kata apa? And then the students kata ada 4 orang tadi dia boleh share the same idea, topik yang sama. Cuma in different way of analysis, of course dia akan different way of the outputs. So itulah yang saya cuba kongsikan hari ni. Alright. So first of all, of course, first kali orang nak describe pasal statistik. Describe the statistik ni just to describe about the raw data only. About the raw data sahaja. Kalau raw data kita tu kita kutip based on sample, maka data yang kita ada kita boleh describe tentang sample. Jika data yang kita ada dalam tangan kita is about the whole population, maka kita boleh describe about the whole population guna teknik yang ada kat screen saya ni. Okay, so this technique is limited. It's limited about the raw data yang kita ada. Okay, sebab ada juga orang yang guna data population, ada juga orang yang guna data sample. So maksudnya mean boleh kira untuk mean population, boleh kira untuk mean sample, formula yang sama, tapi dalam statistik kami panggil simbol yang berbeza. Okay, sebab apa? Sebab untuk membezakan bahawa yang satu tu boleh buat hypothesis testing, yang satu lagi tak perlu lagi testing. Okay, kita akan testing the hypothesis jika data itu datang daripada sampel and then kita nak generalize about the whole population. Okay, tapi kalau kita dah ada data population, kita nak buat hypothesis testing lagi tak? Tak payahlah. Kalau kita ada 10 orang anak, 10 orang anak semua kata tak setuju cara mak mengajar.
So that is the fact that kita kena accept. Maksudnya kalau kita study about the whole population, kita dapat dapatan 82% tak setuju. Maka fact dia 82%, tak ada ganggu gugat lagi. Tak boleh lagi kita kata, betul ke ni? Betul ke the whole population pun sama? Tak, itu tidak jadi persoalan lagi jika kita gunakan data population. Kalau kita guna data sampel, itu yang datang kepada persoalan kajian kita, betul ke population kita pun behave dengan cara yang sama? Okey? Adakah population kita juga, orang kata apa, can be make it generalized to the population pun yang sama. Contoh kita kata, okey, belia di negeri Kedah. Bolehkah kita kata the whole Malaysia pun will be the same behavior juga? Okay, that's why kita perlukan hipotesis testing bila kita nak test macam tu. Tapi kalau sekadar kita nak describe, nak cerita je apa data yang kita dapat apa, based on the sample only, inilah metod-metod yang you boleh gunakan. Alright, so you kena be careful data kita sama ada data kuantitatif atau data nominal atau data ordinal. Sebab data-data yang itu memberikan metod-metod yang berbeza. Okay? Dia memberikan metod yang berbeza. Kalau data tu kuantitatif, you boleh kira mean, you boleh kira standard deviation, you boleh buat carta line graph. Okay? Tak boleh nak buat pie chart, bar chart, kelakar. Okay? Bayangkan data salary. Okay? Untuk 1,000 orang pekerja, untuk 100 orang pekerja. Macam mana kita nak buat pie chart? Pie chart kan dia dalam bentuk kategori. Sebab itu pie chart, okay, pie chart kat sini, bar chart kat sini, bar chart kat sini untuk data yang nominal dan ordinal sahaja. Di mana nominal dan ordinal itu datanya bersifat kategori. Alright. So bila data itu bersifat kategori, alright, and then kita nak identify the degree and direction of relationship. Kita nak tahu, bagaimana dia berhubung. Kita boleh guna Pearson correlation. Tapi kita tak perlu testing dia. Kita just kira dia R dia. R sama dengan 0.3. Weak relationship. That's it. Kita masih boleh guna correlation. Tak perlu testing. Okay? Testing maksudnya kita ada hipotesis, terdapat hubungan di antara, apa yang kita test tu sebenarnya adalah pada populasi. Okay? So, Spearman correlation pun sama. Kita boleh kira R sama dengan negatif 0.5 for example. Itu untuk data ordinal. Alright? Boleh guna Spearman. Kalau nominal, tak boleh guna Spearman. Tapi kalau data tu nominal dan ordinal, kita nak tengok relationship. Boleh tak? Boleh. Okay? Boleh. Bagaimana nak tengok dia? Untuk case deskriptif tak boleh. Untuk case hypothesis testing boleh, nama dia chi-square test for independence. So maksudnya apa yang saya cuba highlightkan sini, cuba tallykan rakan-rakan punya objektif dengan objektif yang saya letak di sini secara umum lah. Kadang-kadang kita tulis taklah macam ni, tapi memberi gambaran macam tu. Mungkin you all tulis taklah nampak teknikal macam ni kan. As long as you want to show something difference between grup lelaki, grup perempuan, grup yang tinggal di bandar dan luar bandar, grup yang duduk di Kedah dan di Perlis, grup yang antara Malay dan Chinese. As long as two groups. Two groups tu bukanlah masuk grup kumpulan dalam kelas saja. As long as benda yang boleh digroupingkan. Okay, benda yang boleh digroupingkan kepada dua, maka boleh guna mean. Kalau tiga boleh tak? Boleh juga guna mean. Ada 3 nilai mean. Okay, kalau percentage ada 3 nilai percentage. Ada percentage for each category. Ada mean for each category. Macam itulah. Ini untuk describe saja. Bagi case-case kalau kita nak describe tentang sampel data kita ataupun population data kita. Maksudnya dia bukan terhad kepada sampel. Dia boleh juga untuk data population. As long as data tu memang wujud. Bukan about generalization. Okay, so ada chat. Ada soalan ke kat chat? Okay. Alright. So, itu kalau just nak describe. Ini antara pilihan yang ada. Antara pilihan yang ada. Okay, so lagi satu, kalau yang sebelah kiri ni. Apa persamaan untuk test-test yang ada kat sini ni? Kalau dia tengok keyword dia, to test the difference, and then the different.
So, apa yang ada dalam ni adalah different. Okay. To see the different ataupun kita kata to make a comparison. As long as you ada elemen nak buat comparison, okay, mungkin di sinilah slide yang you perlu refer. Okay, so you nak compare antara Kedah dengan Perlis, how the satisfaction level towards the government, ataupun ada tak difference between apa dia? Tengoklah apa-apa difference. Okay, kumpulan A, kalau biasa standard kita punya, kita example, kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C sama ke tak sama? Okay, dia punya performance. Okay, so setiap benda yang kita buat, okay, kalau perasan di sini, dia ada namanya parametric statistics, dia ada non-parametric statistics. Okay, so ada masa kita bukan buat kedua-duanya, kita boleh guna independent. Jika tak boleh, kita boleh guna man Whitney dengan syarat, tengok syarat kat sini ni. Okay, so maksudnya nak test the difference between two groups, dia data kuantitatif dulu, kena sure kan dia. And then normal, macam mana nak tahu normal tak normal? Ada cara check dia. Okay, ada cara check normal tak normal. Okay, so dengan syarat dua-dua ini dipenuhi, plus lagi satu saya tak tulis sini, random. Data is random, okay, rawak bukan rambang, maka kita boleh gunakan independent sample t-test. Okay, so kalau untuk 3 boleh guna ANOVA. Kalau before and after study, sebelum kurus, selepas kurus. Okay, so you give some treatments. Okay, seminggu sebelum you bagi IQ test. Okay, selepas seminggu you dah bagi treatment kepada pelajar tersebut, you ukur lagi sekali IQ test dia. So itu dia jadi before and after study. Kita panggil PET sample t-test sebab apa? Sebab kita cerap 2 kali. Kita observe 2 kali data daripada the same respondent. So yang sebelum kurus pun Syam, selepas kurus pun data daripada Syam. Cuma kita ada 2 data, right? 2 data berbeza. Tapi from the same individu. So that's why they consider as PET sample t-test. Kalau independent, kenapa dipanggil independent? Sebab siapa yang duduk dalam kumpulan A, siapa yang duduk kumpulan B, dia takkan duduk di kedua-dua tempat dalam masa yang serentak. Okey, contoh, orang yang bekerja di Kedah, dia akan bekerja di Perlis ke? Tak kan? Dia akan mungkin kalau dia duduk rumah di Kedah, bekerja di Perlis itu mungkin. Tapi kalau kita consider orang yang bekerja di Kedah, dia hanya bekerja di Kedah dan dia tidak akan bekerja di Perlis. Kalau dia bekerja di Perlis, dia akan bekerja di Perlis, dia tak akan bekerja di Kedah. So that's why kalau you terpaksa menghadapi masalah sampel yang sedemikian, dia duduk rumah kat Kedah, kerja di Perlis, you kena define betul-betul. Hanya orang yang bekerja di Perlis. Hanya orang yang bekerja, bukan kira dia stay kat mana, kira dia bekerja di mana. So kita kena jelaslah apa dengan yang kita nak. Okay, so that's why daripada awal, kita kena define betul-betul kita punya population of study. Okay, tetapi kalau kata dia bukan normal, dia tak normal, dia kuantitatif data, tapi tak normal. Alright, kuantitatif data tapi tak normal. So kita ada pilihan lain. Dia bukanlah orang kata apa, tiada jalan penyelesaian, ada. Cuma kadang-kadang kita tu termasuk saya lah, maksud saya. Okay, yang ini saya tahulah, yang lain saya tak tahu juga. Semua kadang-kadang kita tak tahu jalan penyelesaiannya apa kerana kita selalu berfikir hanya kita yang menghadapi masalah tersebut. Kita tak sedar bahawa rupanya apa yang kita hadapi masalah kita sehari-harian tu, tak kisahlah research ke apa ke, sudah pasti ada orang lain juga turut sama menghadapi masalah. Tak kala unik sangat masalah kita tu. Cuma unik kita di kalangan kawan-kawan kita yang kecil. Alright? Sebab itu kalau kita buat research pun saya selalu kata apa yang kita fikirkan, even topik untuk buat workshop sekalipun, apa yang kita fikir mesti orang lain dah buat. Cuma kadang-kadang kita tak baca, tak jumpa source yang betul. So you just believe that apa yang you fikirkan ada orang lain fikirkan and then cari the solution. Mesti ada. The solution mesti ada, cuma kadang-kadang kita tak jumpa pada masa tersebut. Kadang-kadang bila dah habis thesis, habis PhD baru jumpa. Loh, aku tak tahu pun benda tu dulu. Itu biasa. Memang kita sangat bodoh. Kan jangan duk belagak pandai sangatlah. Alright, sedap ya saya kata. Itu yang saya kata, saya minta maaf awal-awal ya. Mulut saya boleh tahan jahat. Saya bergurau je.
Okay, kadang-kadang kita kena bagi baling kat orang supaya pak kat muka saya sendiri juga sometimes. Okay, so kalau nak buat ANOVA, kita buat keras Coriolis. And then kalau PET sympathy test tak layak, kita boleh guna Wilcoxon. Alright. Itu kalau dia kuantitatif tapi tak normal. Bagaimana dengan data ordinal? Okay, non-parametric ni dia baik orangnya. Okay, metod dia baik. Dia accept ordinal. Bila data tu ordinal, tak perlu check normal tak normal. Alright, bila data tu ordinal, tak perlu check normal tak normal, terus saja guna yang sebelah non-parametric statistik. Alright. Di sebelah kanan tu lagi, you all jarang-jarang guna, tapi saya nak bagi tahu ada supaya nanti one day kan masa berlalu kalau kita ikut dulu-dulu research dulu-dulu simple-simple je. Awak dia dapat PhD tak tahu. Okey, sekarang ni makin susah nak dapat. That is about ilmu, perkembangan ilmu. Mungkin satu masa nanti ni independent sympathy test apa semua ni supervisor tak mau dah. Dah habis zaman. Dah tak dah kata dia. Dah tak sampai level PhD kata dia. Itu ikut dia lah mazhab dia. Alright. Bagi saya as long as you define ni yang belah kiri saya ni. Ni okey. Alright. You nak buat apa objektif dia? As long as menjawab objektif tu, tools yang kita gunakan menjawab objektif, silakan. Why not? Kan? Right? So yang sebelah kanan tu multivariate statistik. Multivariate statistik ni apa beza dengan univariate? Kan? Kalau tengok dari segi objektif sama, data tak sama. Contoh, kita kata saya nak kaji kat parametrik ni hanya tentang subjek bahasa Melayu sahaja. Okey, subjek English sahaja. Subjek matematik sahaja. Jadi saya kena ulang 3 kali proses yang sama. So kalau saya buat independent sympathy test antara lelaki dan perempuan, saya kena ulang untuk BM, BI, mathematics 3 kali run. Tetapi kalaulah kita percaya bahawa, yang ni kena ada dulu. Kita percaya bahawa bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik tadi ada kaitan antara satu sama lain. Terbukti ada relationship antara satu sama lain. Okey, maka kita boleh gunakan multivariate statistik, kita run sekali je. Okey, instead of 3 kali run independent sympathy test. So dia consider 3 variable. Tapi kena ensure that 3 variable atau 4 atau 5 variable yang kita pilih itu mestilah saling berkaitan. Okey, contoh variable apa yang saling tak berkaitan? Katalah kita ada GDP bagi setiap negara. And then kita ada poverty index bagi setiap negara. Baru buat proposal pasal poverty, cerita pasal poverty dengan GDP lah. Okey, poverty setiap negara. Okey, so kita rasa GDP dengan poverty ada kaitan. Okey, proceed. Tetapi kalau tiba-tiba ada GDP, ada data poverty, and then ada tiba-tiba data tentang jumlah baju yang dimiliki oleh pemimpin negara tersebut, contoh. Apa kaitannya, kan? Tapi mungkin kerana dia beli baju tadi menyebabkan poverty dan GDP itu berkesan, itu boleh. So maksudnya kita kena buktikan dulu ada kaitan dari segi literature review dan numbersnya. Numbers tu tengok correlation lah. Baru kita boleh buat multivariate statistik. Okay, di mana multivariate statistik ni dia percaya bahawa antara satu sama lain data-data tu saling berkaitan. Jadi dia tak nak kita test individually. Dia kata kena test simultaneously. Okey, jelas untuk paragraf pula figure yang ini. Ada soalan tentang figure yang ini saja dulu sebelum saya pergi figure seterusnya. Sekejap Saya nampak mesej masuk. Adakah mesej persoalan ataupun mesej saja hai. Assalamualaikum, Doktor. Ya, Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Ya, tengah hari. Saya nak tanya, macam doktor kata difference between two groups and more tu, two groups tu memang maksudnya grup manusia lah ataupun dia boleh jadi selain pada manusia? Ya, boleh. As long as two group. Grup pokok daripada pokok daripada lokasi A, pokok daripada lokasi B, nelayan laut dalam dengan nelayan laut cetek, ada cetek kau bagi. Lebih kurang macam gitu. Okey, faham. So kalau macam saya nak cari difference dari segi masa duduk di luar negara, saya pakai ANOVA lah. Kalau 3 kumpulan. Sebab kalau macam length of time overseas, mesti ada banyak kan, mungkin ada 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mesti lebih daripada 3 group kan?
Length duduk di Length of overseas. time overseas. Alright, nak tengok different in terms of what? Difference dari segi itulah, dari segi length of time tu. Length of time. Kalau 2 tahun, 3 tahun okay, memang dah nampak beza dah. Okay, faham. Kecuali mungkin kita tengok orang yang duduk luar negara di Australia. Betul. Grup Australia yang duduk Australia berapa lama dia akan duduk. Sorry. Berapa lama kat UK, berapa lama kat Indon, ke apa ke. Okay, maksud saya nak tengok dari segi difference length of time overseas dengan level English dia. Macam tu. Maksudnya saya akan buat test lagi you assume lagi lama dia duduk, lagi pandailah orang putih dia tu. Ya, betul. Alright, itu correlation. Nak tengok the relationship yang tu. Maksudnya relationship dari segi ada tak semakin lama dia duduk luar negara, semakin bagus English dia macam tu. Ataupun the other way around. Okay, tapi kalau saya nak tengok difference dari segi berapa lama dia duduk, boleh? Difference berapa lama dia duduk, nanti kita nampak nombor 2 tahun, 3 tahun, nampaklah difference. Kecuali group Malay ke, you nak groupkan by apa? You kena ada kelompokkan dia kepada 2 entity, dan boleh you buat comparison. So in terms of jangka masa dia duduk, you nak tengok dia different in terms of what? Okay. In terms of level of English, adakah dia dapat A ke, B ke, C ke, D ke, macam tu? Okay, boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Anovalet. So tengok nanti kita tengoklah berapa setiap maksudnya kita punya responden tu individu lah, manusia lah kan. Ya. Right. So kita tanya dia berapa tahun dia duduk, and then dia dapat grade apa. Ya, betul. Grade dia tu menjadi kategori lah kita kata. Grade A, grade bukan A kalau jadi 2 kategori. Ataupun grade A, grade B, grade C jadi 3 kategori. Okay. Grade tu lah kategori. Ataupun grade A, B, C, D. Tapi kalau kata responden kecil, kita buat sampai banyak sangat kumpulan, dia jadi macam nanti kita tak dapat significant result. Kalau sini 3 orang, 4 orang. Kecuali eksperimen yang kita masuk lab, yang kita masuk tikus, ambil sel daripada tikus ke apakah, itu tak apa. Dia memang dalam bentuk apa kita panggil eksperimen. Tapi kalau survey ni seeloknya data yang besar, sebab survey ni kita susah nak nampak variation antara individu dengan individu kalau data tu sikit. So seeloknya dalam 3 ke 4 kategori lah macam tu. Ikut kita nak buktikan apa. Kalau kita nak buktikan A bukan A, just good enough A bukan A lah. Kan? Ataupun A, B fail. Faham. So benda tu memang dia bagi maklumat kat kita A, B, C, D, E, F ke apa ke. Tapi kita boleh categorizekan. Based on apa yang kita nak buktikan dalam kita punya hujah-hujah nanti tu lah. Okay, faham. So kita kena thank you, jugalah. Okay, faham. Terima kasih. Sama. Okay, so alright. Ini saya panggil bivariate statistik. Kenapa dipanggil bivariate tapi jarang saya sebut pun. Okay, bi maksudnya 2. Okay, bisexual kan, binomial, bi itu 2, bi itu 2. Okay, so bivariate maksudnya ada 2 variable. Okay, so actually daripada nama perkataan correlation itu sendiri pun dah 2 co ni. Kan, co ni 2. So of course kita akan perlukan 2 variable dalam satu masa untuk run Pearson correlation ataupun Spearman correlation. Okay, nak run kedua-dua boleh tak? Boleh jika cukup syarat. Okay, so syarat untuk guna Pearson correlation agak straight sikit. Okay, tapi dia taklah straight sangat pun. Ada juga yang tak normal guna Pearson correlation pun ada. Okay, tapi dia orang kata apa, bila analisis yang tak berapa complicated ni tak apalah. Okay, tapi buat. Okay, so kuantitatif means that data tu maybe interval atau ratio mesti bivariate normal. Okay, bivariate normal ni sebenarnya kalau ikut saya duk tengok semua orang buat check normal satu persatu. Katalah kita nak kaji hubungan antara GDP dengan poverty tadi. Kita check GDP normal ke tidak, poverty normal ke tidak. Tapi actually kita kena mix dia together and then check the normality. Itu yang lebih afdal lah sepatutnya.
Itu dalam bidang multivariate lah. Okay, tapi itu yang lebih afdal. Okay, so Pearson correlation test boleh guna jika itu cukup syarat. Otherwise, kalau tak cukup syarat iaitu non-normal, maka kita gunakan Spearman correlation ataupun mungkin daripada awal data tu dah memang ordinal. Kalau data ordinal, okay, go to non-parametric. Okay. Tapi kenapa orang nak guna parametric statistik dengan non-parametric instead of non-para? Tapi kalau you baca buku, mana buku coklat saya? Okay, saya selalu akan bagi buku coklat saya itulah non-parametric statistics. Okay, kat mana? Kat Rockwood. Okay. Non-parametric statistic, you baca dalam tu. Dia ada hujah-hujah berapa bilangan sample size yang dikatakan cukup power dah. Biasanya ada yang 15, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 50. Dia kata parametrik dengan non-parametrik ni sama aja power. Okay, apa itu power? Power ni saya selalu bagi analogi, katalah you ada ini satu pen ni sebagai alat ukuran sensor, satu ni gunting alat ukuran sensor. Okay. Alat ukuran sensor ni, pen ni dia jual mahal lah sebab dia adalah parametrik statistik. Okay, so dia kata dengan yang ni gempa bumi tu tak mai lagi dia bunyi dah, dia bergegar dah. Dia punya sensitivity dia tu tinggi. Itulah parametrik. Tapi kalau non-parametrik yang ni, gempa dah mai dah, dia duduk lena lagi. Orang dah habis gempa boleh cakap, gempa nak mai, gempa nak mai. Macam itulah. Itu yang dimasukkan powerful. Powerful in dalam statistik tu, dalam dia in detecting data kita tu untuk reject tak reject H0. So maksudnya kalau dapat satu data set yang sama, guna parametrik, reject H0. Guna non-para mungkin tak reject. Itu yang dipanggilkan power tak power. Sebab tu orang tak nak guna parametrik, tak nak guna non-para. Orang nak guna parametrik. Walau bagaimanapun, dalam buku tersebut ada hujah yang mengatakan bila sample size cukup besar, ada kes yang 15, ada kes yang 20, ada kes yang 30, dia kata dah okey dah sama powerful dah. Jadi, tapi daripada kita duk guna metod yang salah, baik kita guna yang tak power tapi okey saja. Alright. So to test the relationship, ini apa tujuan dia? Untuk test relationship. Yang tadi to test the different. Okay, ni to test the relationship between any two variables. Doesn't matter benda tu IV dengan IV, IV dengan DV, DV dengan DV, ataupun apa-apa saja. As long as two variable nak tengok relationship, inilah peluangnya. So maksudnya Pearson correlation ni just the matter of nak tahu relationship. That's it. Bukan about the siapa influence siapa, which one become factor, which one predictor atau. Okay, so kita tak perlu tentukan siapa dia IV, DV daripada awal pun. Tak payah kisah pun tak apa. Tak mahu ambil tahu pun tak apa. Itu yang bagusnya. Dia very flexible. Tetapi saya selalu pakai analogi lah. Correlation ni macam saya sayang suami saya sayang saya. That's it. Just to show the relationship. Tapi saya tak boleh influence suami saya untuk beli gelang. Tu gelang daun ketum kan, yang baru kan. Saya tak boleh influence suami saya untuk beli rumah baru untuk saya, tak kan. Ingat orang perempuan harta sepencarian 1/8 je kan. Ni kempen-kempen orang perempuan untuk jaga harta. Marah orang lelaki. Okey, saya bergurau tapi faham-faham ambil lah. Ya, sebab kadang-kadang kita tak alert bukan nak suruh ikat suami tu kat kaki dia pula, marah pula puak-puak lelaki, tak. Cuma kita kena ingat bahawa hak kita cuma 1/8. Jadi influence lah boleh gelang emas banyak-banyak. Susah sikit nak bahagi. Marah ustazah-ustazah kat saya. Okay. Okay, so betul as no, kita beli gelang emas lah no, banyak no. Tapi jangan lupa bayar zakat. Okay, jangan lupa bayar zakat dan jangan duk pakai masa nak bayar tol. Lagi suruh-suruh tangan tol duit tol RM5, gelang yang RM5,000 tu hilang. Silap-silap tangan pun hilang. Hati-hati di jalan raya. Okay? Sebab orang kadang-kadang bila pensyarah ni, bila academician, cikgu ni, pakai apa pun, walaupun tiruan, dia kata hak betul, original. Hati-hati. Hati-hati. Even anak saya tak pergi pakai lah. Takut saya dia berkata original. Padahal mak tak ada duit pun. Kan? Contoh. Alright. So ini tentang correlation. Okay? So next. Ada berapa slide lagi ya? 2 slide je, okay? Ada 2 slide. Yang several je lah, some, okay? So dependent techniques. Dependent technique maksudnya DV dan IV mesti
predetermined daripada awal. Maksudnya the way kita, kalau kita nak buat questionnaire, kita dah tahu dah siapa IV, which one DV, the way kita nak collect the data, kalau kita nak guna secondary data ke, okay, historical data ke, tak semesti questionnaire. Kita dah tahu dah which one become IV, which one become DV, benda tu dah kenal pasti daripada awal. Alright. So bila you dah kenal pasti, then baru you come here. Kalau you tak kenal pasti, sekali lagi you nak guna, mula yang mana IV ya, mana DV, and then baru suddenly fikir, alamak aku tak ada DV lah, semua variable aku IV lah. Okay. So kalau variable aku semua IV, tak ada DV IV, putuslah harapan. Tidak. Ini di tempatnya. Ada lagi. Cara-cara penyelesaian dia masih ada. Okay, tapi mungkin tak capai hasrat you punya thesis. Yang tu saya tak tahu. Yang saya cerita ni orang kata apa? The way in terms of analysis yang betul. Sebab apa-apa pun objektif kajian method kita refer kepada objektif. Objektif kita refer kepada problem statement. Di situ yang menunjukkan level kita, level grant biasa-biasa ke, level PhD ke, master degree ataupun sijil kan dan sebagainya. Problem statement kita itulah yang paling mahal. Okay? How far kita nak improve sesuatu perkara, how far kita melihat sesuatu problem itu yang menunjukkan kita punya level filosofi kita tu, PhD kita tu kat mana. Alright, so saya kembali kepada dependent techniques di mana DV dan IV must predetermine. Okay, maksudnya dah kenal daripada awal. Alright, so bila dah kenal pada awal, objektif dia, cuba tengok, saya copy paste ayat yang sama. 1, 2. Yang nombor 1 ni, okay. Yang nombor 2 ni, ayat saya copy paste. Maksudnya fungsi dia sama. Okay. To test the influence of several factor towards DV. Ada beberapa faktor, faktor itu mempengaruhi DV ke tidak? Ada beberapa faktor, faktor itu mempengaruhi DV atau tidak? Sama. Okay. Maksudnya multiple linear regression, negative binomial regression, fungsi dia sama. Cuma yang tak sama tu, jadi nama dia of course tak sama kan. Akibat dia tak sama tu sebab apa? Sebab dependent variable dia tu bersifat continuous data atau count data atau nominal ordinal scale punya data. Actually logistic regression discriminant pun sama fungsi. Tapi discriminant dengan logistik ni lebih sedap kalau kita guna untuk classify the group members into group A dan group B. Saya beri contoh. Kita bincang yang ni dulu. Okay. Continuous data ni apa? Senang nak ingat. Data yang ambil titik perpuluhan. Okay. Kalau ikut bahasa Melayu, dia panggil data selanjar. Okay. Data selanjar yang ambil range, any value between two range. Dia tak skip. Okay. So contoh apa? Berat kan dalam titik perpuluhan, tinggi. Okay. Mean score. Okay. Total score. Hati-hati sebab total score tak ambil titik perpuluhan. Kalau mean score dia ambil titik perpuluhan. Jadi lebih cantik. Nanti kalau you buat multiple linear regression, ada satu benda Allah namanya R-square. R-square itu akan lebih representable kalau kita gunakan continuous data. Antara sebab multiple linear regression jadi tak elok apabila kita menggunakan Likert scale. Sebab itu sepatutnya Likert scale yang berskala ordinal jangan gunakan multiple linear regression tetapi gunakan logistic regression. Okay, logistic regression ni ada nama dia dua. Nominal logistic regression. Satu lagi nama dia multinomial logistic regression. Kalau you guna SPSS, you pergi SPSS. Okay, you tengok dekat regression, ada segala macam pilihan kat situ. Okay, so dia ada linear lah apalah. Yang multiple linear regression ni, yang linear tu you pilih linear. Okay, tetapi kalau dependent variable you count data. Count data ni macam mana? Number of dengue. Biasa number of lah. Number of crime, number of dengue patient, number of COVID patient. So dia ada daily punya data. Dengue case and then temperature. Kalau dengue ni biasanya selalu dia akan relatekan lah antara suhu, rainfall punya taburan hujan. Nak tengok ada kaitan tak dengan dengue tu. So dia nak predict number of dengue based on kita panggil apa? Climate change. Climate change. Alright. So itu contoh count data.
number of fertility, women fertility. So bila dia ada number of, kita ambil bilangan orang, bilangan meja, bilangan kerusi. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi bilangan kerusi di dalam rumah saya, contoh, for example. Itu jadi count data, dependent variable-nya. Okay, independent variable bebas. Okay, usually independent variable bebas. Tapi jangan semua data berkategori. Okay, untuk jadi IV, jangan semua berkategori. At least ada satu continuous data sebagai IV kita. Okay, at least ada satu continuous data sebagai IV kita. Itu akan mencantikkan kita punya result lah. Okay, so dia ada lah calculation dia. Okay, so kalau nominal scale, okay, guna discriminant analysis. So actually multiple linear regression, negative binomial regression, discriminant analysis, logistic regression, fungsi dia semua sama. Iaitu untuk dapatkan banyak-banyak faktor ni, faktor mana yang mempengaruhi DV. Okay, banyak-banyak faktor yang saya senaraikan, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Okay, banyak-banyak faktor yang saya senaraikan, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi green technology. Berdasarkan faktor-faktor ini, apakah faktor yang mempengaruhi halal. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kegemukan. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi menteri jadi cantik. Kan. Semua sembang pasal orang cantik. Macam orang tu tak boleh cantik. Biar pilah kat dia cantik. Kan? Kita juga sedap mata memandang. Mengata sedap macam kita ni. Kan? Dan kita tu tak kurus-kurus. Okay, dan kita tu tak kurus-kurus. Kita duk mengata orang tak baik tau. Okay. Alright. So, apa lagi tadi? Dah itu. Alright. So, saya kata tadi perkataan to classify the group members into group A dan group B. Yang ni lebih sedap kalau kita selalu discriminant and logistic regression ni jarang orang highlight kan, nak tengok faktor apa yang mempengaruhi DV walaupun dia boleh buat yang benda yang sama. Biasanya orang akan tengok, okey, berdasarkan kriteria ini, adakah pelajar ini lulus dapat BRIM? Okey, berdasarkan kriteria ini, adakah pelajar ini akan gagal dapat BRIM? Okey, contoh. Jadi maksudnya kalau kita nak tentukan kriteria untuk lulus gagal dapat BRIM, lulus dan gagal untuk interview kerja, lulus gagal untuk sekian-sekian, maksudnya classification. Okey. So ada banyak-banyak manusia yang ada, kita nak classify dia kepada dua kumpulan. Kumpulan yang gagal, kumpulan yang berjaya. Ataupun kumpulan yang kita akan terima atau kita akan tolak. Okey. So kita boleh gunakan discriminant analysis dengan logistic regression. So nampak perbezaan dan persamaannya. Supaya nanti bila kita explore, hati-hatilah, takut nanti ada paper yang kita baca dia macam, oh macam regression. Oh tidak, rupanya dia discriminant. Okay? Tapi discriminant dengan logistik, discriminant ni dia jahat sikit. Marah orang buat discriminant. Discriminant ni very strict. So dia ada andaian normality and so on. Logistik ni sangat baik. Tapi kedua-duanya sample size mesti cukup besar. Ada yang bagi maklumat, saya baca artikel sehingga 500 responden diperlukan untuk buat discriminant dengan logistik untuk dapatkan perfect model yang terbaik supaya kita boleh discriminate antara dua perkara yang kita nak discriminate. Okay. So ada apa-apa soalan tentang yang dependent techniques? Kalau kita punya ordinal data dan buat mean score, boleh buat Pearson correlation. Yeah, okay. Jika kita ada mean score, kita boleh buat Pearson correlation. Tetapi kalau kita ada ordinal data, jangan kira mean. Nah, tapi ada orang buat. Saya tak nafikan. Kalau saya tak bagi guna mean. Alright? Sebab data ordinal adalah data berkategori, so dia tak boleh kira mean kalau ikut mazhab kuantitatif. So you nak guna mazhab mana? Silakan. As long as you ada citation. Navaratnam sebab saya guna ini saya tak nampak foto. Navaratnam nak tanya apa? Okay. Kalau association guna logistic regression juga ke? Association yang macam Doktor foto tu saya letak image dekat tu kalau doktor boleh buka sebab dia ada lukis mind mapping. Okay. Untuk doktor cek nota yang dia buat berdasarkan doktor explain tadi. Alright. So okay lah, betul lah. Saya tak boleh buka dekat chat ni. Dia kena download save. Okay.
Hai doktor, saya Nava doktor. Kenapa? Doktor nak tanya, pengalaman saya masa I buat pembentangan dekat project paper, masa tu masih mental lagi dekat SPSI. Jadi saya hanya buat sampai Pearson saja. Tapi examiner I tanya, kenapa buat sampai Pearson, kenapa tak buat regression? Jadi betul tak bila kita buat Pearson, kena buat regression? Tak semestinya, tapi mungkin ada benda yang membuatkan dia bertanya macam tu. Okey? Sebab biasanya orang akan continue dengan regression sebab apa? Sebab memang tujuan kita nak tengok influence, kita nak tengok bahawa service quality ada influence kepada satisfaction for example. Tapi kalau setakat kita nak tengok correlation saja, that's it lah. Dia tak menjadi satu contribution yang besar apabila kita menggunakan correlation. Sekadar kita membuktikan bahawa ada relationship. Kalau itu tujuan kita, that's it. Okay, mungkin selalunya kalau macam exploratory study, mungkin qualitative research, cukup setakat correlation. Dia nak membuktikan sebab kan dia explore sebab benda tu tak sahih lagi, tak di-quantify lagi sebelum ni. So they good enough lah sampai correlation. Tetapi kalau dia memang orang kuantitatif, data dia dah memang banyak, dia berhenti di correlation saja macam okay, what? Kalau suami hang sayang hang sayang suami hang, so what? Dia macam itulah. So kalau kita tahu ada hubungan antara study hours dengan CGPA, so what? Kan? Kita of course lah kita nak huraikan bahawa nanti kalau kita nak control the students CGPA yang bagus, kita kena control study hours. Betul? So bila kita nak control study hours to ensure that CGPA tu bagus, maka kita kena buat regression to highlight that study hours ni memang influence the CGPA. Dia jangan sampai orang suka tanya, so what? Dia macam tu kan. Yalah kalau saya pun selalu kena juga. Tapi kalau kena ke orang, saya sedap je. Macam saya selalu menilai untuk grant FRGS lah. Saya cerita dengan Ais tadi ni. Okey, 2-3 dah orang dah successful dah FRGS akibat daripada saya nilai. Tapi yang saya tak hantar pun. Malu mak. Begitulah. No? Right, anggaplah saya ni macam cikgu vokal. Cikgu vokal kan dia ajar vokal je kan, dia menyanyi tak sedap kan. Macam itulah. Yang jadi penyanyi tu menyanyi sedap. Satu lagi doktor. Dalam ujian regression di bawah table coefficient table ni dia ada unstandardized beta dengan standardized beta. Jadi bila kita nak laporkan dalam tulisan, yang tu kena masuk kelas saya. Nak guna standardized ke unstandardized? Itu yang confused. Alright. Macam ni, keperluan dia adalah apabila bila kita pilih IV, setiap IV dengan IV yang satu lagi, IV pertama, IV kedua, IV ketiga, ada kemungkinan menggunakan pengukuran yang berbeza. Contoh, katalah IV pertama tu berat, gunakan kg. IV yang kedua tu tinggi, cm. IV yang ketiga tu temperature, suhu kan? Suhu, temperature tu suhu lah, betul lah. Degree kan. So measurement dia berbeza. Jadi kita tak boleh buat comparison. Kita tak boleh kata siapa yang beta coefficient dia tinggi, dia sangat powerful among the rest. Tak boleh. Kita tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab dia unit measurement dia berbeza. Itulah unstandardized regression parameter. Tetapi standardized regression tu dia dah standardizekan dah. Jadi kalau kita nak buat comparison antara satu sama lain, IV dengan IV itu, kesannya terhadap DV, siapa yang lebih berkesan, kurang berkesan tu, bolehlah kita tengok kat situ. Thank you. Okay. Kalau macam you all yang guna questionnaire, mungkin guna skala yang sama je, 1 sampai 7 sampai penghujung. Tak apalah kalau guna standardized ke unstandardized ke, dia tak menjadi persoalan sangat. Tetapi kalau siapa yang guna data ekonomik, selalunya measurement kita tu akan berbeza-beza. Ada yang guna hektar, ada yang guna second kan. Gitulah dia. Alright. Skala Likert scale bagi saya adalah ordinal. Bila ordinal tak boleh dijadikan DV untuk multiple linear regression. Tetapi boleh dijadikan DV jika nak guna logistic regression. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum doktor, dengar tak? Salam. Teruskan.
Okey, macam saya mengkaji kompetensi. So ada 3 grup utama kompetensi Soalannya? yang mempengaruhi DB lah, projek Alright. sukses. So kalau yang tu dan saya guna questionnaire, guna Likert scale 1 hingga 7. So saya sepatutnya 1 sampai 7 tak dipanggil Likert scale. Kalau skala 1 sampai 7 tak dipanggil Likert scale. Oh, so kita panggil sebagai apa? Nanti semak. Okey. So yang tu saya perlu guna logistik regression ataupun multiply. Tak, kalau 1 sampai 7 dia bukan Likert scale, dia nama lain, dia adalah interval. Bila dia interval bolehlah guna continuous tu. Bolehlah. Okey. Multiple linear regression. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Tadi yang doktor bagi penerangan. Dia kembang-kembang. Penerangan tentang yang ada satu soalan sahabat berkenaan doktor nak tanya kalau kita punya ordinal data dan buat mean score boleh buat Pearson correlation. Doktor terangkan lagi sekali, aku kurang faham tadi doktor. Macam mana ya? Terima kasih. Jelas tak As? Ada tentang sahabat yang tu saya faham. Yang Pearson correlation tu. Minta dia jelaskan lagi sekali. Nak jelaskan tentang apa tu? Penggunaannya ke? Ya doktor. Yang soalan tadi, doktor nak tanya. Soalan apa? Saya tak ingat. Ini doktor dekat chat ni, doktor nak tanya kalau kita punya ordinal data dan buat mean score boleh buat Pearson correlation. Minta penjelasan lagi sekali tu doktor, iaitu tadi saya kurang jelas sikit. Terima kasih doktor. Thank you. Soalan daripada Azrin Shah tu doktor. Soalan awalan. Kalau kita punya ordinal data dan buat mean score, boleh buat Pearson correlation ke tak? Kalau kita ada mean score, boleh buat Pearson correlation. Tetapi, kalau ada ordinal data, tak boleh kira mean. Haram dalam statistik. Okay, sebab ordinal data adalah data berkategori, bukan data kuantitatif. Hanya data kuantitatif sahaja yang boleh dikira mean. Alright. Apa logiknya? Okay, macam ni. Saya ada lelaki, perempuan, right? Lelaki saya labelkan sebagai 1, perempuan saya labelkan sebagai 2. And then katalah saya ada 100 responden, saya pun kiralah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 bahagi 100. Saya dapatlah mean, betul tak? Setelah 1.8. Apa maksud 1.8? Tak ada makna lah kan? Tak ada makna apa-apa. Sebab yang merujuk kepada lelaki itu 1, yang merujuk kepada perempuan itu 2. Kalau 1.8 boleh bundar. LGBT pun bukan. LGBT sepatutnya jadi 1 male, 2 female, 3 LGBT. So apabila kita tidak boleh mengira mean dan mean itu tidak boleh memberi makna apa-apa, maka tak bolehlah kira mean. Okay. So contoh lagi. Okay. Katalah kita ada B40. Okay. M40. T20, right? 3 kumpulan pendapatan. B40 sebagai nombor 1, M40 nombor 2, T20 nombor 3, and then kita pun tambah dapat 2.1 mean dia. Dan kita nak konkludkan apa 2.1? Padahal kita yang label 1 is B40, 2 is M40, 3 is T20, kita kira-kira mean dapat 2.1. Kita tak boleh bundarkan dia. Alright? So, hanya data-data yang kuantitatif sahaja, iaitu interval atau ratio, kita boleh kira mean. Tapi ada orang kira cited lah selagi boleh cited. Kalau nak teruskan. Saya nak kata salah pun macam saya kata tadilah. Saya sendiri pun buat research tak banyak. Tapi saya tahulah hukum hakam dia tu macam tu lah kan. Kita ni kadang-kadang takut juga bila orang kata apa terlalu berhujah, padahal artikel tak banyak mana pun, tak hebat mana pun, tak ada pun Q1 Q2. Okey, cakap dia sembang lebih. Tapi itulah apa yang saya belajar dalam statistik. Kita tidak boleh. Maksudnya doktor, kalau ada ordinal tu teruslah kepada Spearman correlation tadi ya doktor? Ya betul. Terima kasih doktor. Ya betul. Thank you nah. Alright. New message. Okay.
DV kalau skala saya 5 Likert scale, boleh buat DV bukan 7 scale. Sama lah jawapan saya. Jawapan saya standard. Kalau ordinal tak boleh buat kira mean. Bila tak kira mean, maka dia bukan continuous data. Data yang ambil titik perpuluhan saja. Nah, kalau ordinal ni duduk kat bawah. Itulah. Okay, ordinal scale. Kalau tak percaya, pergi bacalah buku mana-mana, logistic regression, multiple linear regression, memang tak ada pun contoh yang guna, tapi artikel banyak, masih ada. Tapi saya rasa a few years ago lah. But now ramai dah yang guna skala 1 sampai 7, skala 1 sampai 10. The better one is skala 1 sampai 10. Tapi kalau tak boleh pergi 1, 10, 1, 7 pun dah boleh lah. Okay? Kenapa 1 dan 5 ni pun kurang bagus? Kerana macam ni. Skala 1 sampai 5 kita ada, katalah kita tanya pasal happiness, alright? Katalah saya nak tanya responden tentang happiness. Responden hari tu sangat bertukar-cita. So dia ada 1 sampai 5. Dia suruh kena jawab apa? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ada orang pula yang berpendapat kalau bagi 1 teruk sangat, dia akan bagi 2 2 2 2 2 2 2. So data kita ada potential untuk jadi survey straight lining pun ya. Dan bila kita kira nanti variance, standard deviation, dia akan jadi sangat tak ada beza. Okay, sebab 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alright? So dia tak bagi space of variation dekat situ. Itu dari segi teknikal. Kalau you guna 1 sampai 7, you ada pilihan sama ada 1, 2 atau 3. So space tu lebih besar. Kalau you guna skala 1 sampai 10, you akan lagi lebih banyak pilihan. Mungkin 1, 2, 3 ataupun 4. So kita expect orang yang ada perasaan, dia akan respon jawapan kita. Mungkin kadang-kadang bagi 1, ada yang 2, ada 3, 1, 2, 3. Tapi kalau keep bagi 4, 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 ambil tak payah orang macam tu. Tu orang tak ada perasaan. Okay. So that's why be careful dalam kita menentukan siapa yang akan jadi population of study kita. Sebab population of study kita itu juga tak semua orang dia mampu faham skala 1 sampai 5, skala 1 sampai 7, skala 1 sampai 10. Kalau kanak-kanak mungkin yes no saja yang terbaik untuk mereka. Jadi apabila yes no adalah yang terbaik, tujuan you nak cari apakah several factor yang mempengaruhi DV, boleh tak? Masih boleh. Guna apa? Guna logistic regression. Okey, maksudnya kita guna ordinal tak salah. Salahnya guna ordinal kira mean. Kalau kira ordinal kena kira apa? Kena kira median. Alright. And then kalau kita nak buat dependent techniques, kita data kita nominal ordinal, boleh tak? Boleh ni saya bagi logistic regression. Tapi kita nak guna juga multiple linear regression. Dia jadi salah kat situ je lah. Kita ada alternative way dia, tapi kita nak guna itu juga dan kita nak kekalkan dengan apa yang kita rasakan betul. Dan masalahnya you pun terpaksa mengakui kebetulan itu kerana banyak artikel yang buat macam tu. So siapalah saya, kerana setakat berkongsilah apa yang betul tak betul, tapi cubalah cari buku statistik mana-mana yang boleh buktikan bahawa data ordinal boleh kira mean. Tak ada. Artikel ada. Okay. So mean ni ada sifat dia unbiased, ada sifat-sifat dia sendiri. Kalau kita belajar, insya-Allah lah. Tapi you all tak perlulah sampai ke situ. Tapi cuma kena ambil tahu. Okay. Sebab dia ada sifat dia unbiased, consistent, efficient, sufficient. So setiap estimator iaitu mean, standard deviation tu dia ada orang kata apa, sebab apa dia berformula macam tu, datang daripada mana, datang daripada dia ada. Bukan dia tiba-tiba dilahirkan begitu. Dia ada datang asal-usul keluarga dia juga. Yang di mana that's why saya bertegas bahawa mean tak boleh kira kalau data tu bukan data kuantitatif. Okay. So interdependent techniques ini bila case you tak tahu IVDV untuk you punya case. Mungkin you ada data lama-lama, dah tak ingat dah IVDV. Okay. So you boleh gunakan principal component analysis, boleh gunakan exploratory factor analysis, cluster analysis, correspondent ni lain sikit. Okay. So maksudnya kalau you boleh guna regression untuk data you, as long as you boleh run regression untuk data you boleh juga buat principal component, you boleh juga buat exploratory factor analysis, you juga boleh buat cluster analysis. Okay. Tapi untuk regression punya case, kalau data yang survey banyak boleh buat exploratory factor analysis. Kalau data yang ekonomik, yang macam style GDP, poverty dipengaruhi oleh GDP, tak boleh buat exploratory factor analysis dah.
selalunya. Okey. Sebab okey, ini fungsi dia. Saya tengok dulu jawapan. Okey, Siti Hajar nak tahu apa? Doktor berkenaan dengan multivariate Hotelling T-squared untuk different before after tu macam mana? Macam mana tu macam mana apa? Macam mana formula ke apa? Sekali lagi come back to me ya. Ialah nak explain tentang apa? Penggunaan dia ke? Siti Hajar? Alright. So dia sama tetapi dia sama dengan PET sample t-test. Fungsi dia sama iaitu melihat difference before and after study. Itu you have to be clear. Cuma datanya ada beberapa data variable yang kita tengok item dalam masa yang serentak. Okey, contoh macam saya kata tadi. Okey, saya ambil contoh lain. Okey, apa yang ada kaitan antara satu sama lain? Okey. Contoh currency lah saya ambil senang. Currency. Okey, Malaysia ringgit daripada 1 bulan 1 sampai hujung tahun 2031 bulan 12 2020. Okey, sepanjang tahun lepas daripada 1 bulan 1 data harian currency, Malaysia currency. You boleh bayangkan data Okey, so ada Malaysia ringgit, ada USD, ada Singapore dollar. So kita percaya bahawa Malaysia ringgit, Singapore dollar dan USD saling berkaitan. Itu kena percaya dulu. Alright, so bagaimana nak percaya benda tu secara bernombor, secara numerical? Kena kira correlation. Ada relationship ke tidak wujud? Kalau ada relationship wujud, then you akan treat dia sebagai multivariate in nature. So maksudnya tiga variable ini serentak kita run, kita tengok before and after. Before COVID, after COVID. Okay. Tetapi kalau dia tak berkaitan antara satu sama lain, tidak dapat dibuktikan secara literature review dan numeric value, okay, maka dia have to be stand alone lah. Stand alone maksudnya kita buat Malaysia ringgit saja before and after COVID. USD saja before and after COVID. And then Singapore dollar saja before and after COVID. Alright. So Hotelling T-squared ni untuk check benda tu in one time lah. Sebab kita rasa dia berkait, so dia harus dikira secara serentak. Okay, you boleh cari satu laman web nama dia Penn State University, PENSS ke PENSS ke PENNS, antara dua lah, double N ataupun double S. Penn State University memang banyak nota-nota statistik kat situ dan aplikasinya pun ada, data pun ada, cara menggunakan dengan SAS programming pun ada. Output pun ada dan dia terangkan satu-satu. You cari Penn State University selagi dia tak tutuplah akses secara percuma. So far saya duk guna untuk pelajar-pelajar multivariate saya. Okey, sekejap saya tengok mana Penn State University sekejap Nampak Google nampak Penn State. Okey, PENS. Okey. Saya akan type macam tu lah. Okey. Okey, ini dia ada stat macam-macam kod number statistik dia kat sini. You carilah. Okey, macam yang ni Manova. Okey, so you cari Hotelling team. Lesson 7 ni ada. Okey, ini ada. Kat sini ada. So dia siap bagi contoh, analisis, result and then cara interpret complete. Okey. Semua ada dekat Penn State. Ini kod stat 505. Ada lagi stat nombor-nombor lain. You carilah dalam Penn State University tu. Okey, yang bawah-bawah yang exploratory data analysis banyaklah, sangat banyaklah. Nak habaq kata nota dia tu banyak. Tak kasi tunjuk kot, tak aci lah. Okey, saya dah bagi laluan dah tu. Right.
carilah, ada macam-macam ada. Pergilah cari, kalau tak jumpa buku Prof Chua, bagi saya senang faham. Prof Chua Universiti Melaya. Prof Chua apa ya? Alah, you type je, orang-orang glamour ni. Ada je buku depa. Prof Chua. Chua Yan Piao. Okey, Prof Chua Yan Piao ni banyak buku dia. Dia ada 5 tak silap saya. Dia ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5. Ada dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Melayu untuk dapatkan kita punya orang kata apa? The first idea nak baca kan. Dia kita pergilah laluan-laluan ke tempat lain. Sebab kadang-kadang buku ni dia lebih simple instead of artikel. Artikel ni dah professional yang menulis. Kadang-kadang kita tak faham, bukan technical part dia tak faham. Kita tak faham konten dia, topik yang dia kaji. Kadang-kadang kita faham topik yang dia kaji, tapi the way dia tulis tu macam complicated gila. Orang statistik ni memanglah guna formula hebat-hebat. Padahal nak kira mean je. Maksudnya 1 + 2 + 3 bahagi 3. Itu je. Okay? Sometimes the way kita tulis tu nampak macam, ketaknya gitu je lah. Tak tahulah kenapa. That is academic way lah. Okay? Alright. Okay. So... Okey, Umi tanya, kalau DV adalah knowledge score percentage, kemudian kita akan kategorikan data kepada ordinal knowledge level. IV pula hampir semua kategorical. Okey. So, Umi tujuan nak buat apa? Tujuan nak identify faktor mana yang mempengaruhi DV ke? Kalau tujuannya Betul. Okey, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi DV? Sebaiknya IV kita tak boleh semua kategorical. Mesti ada satu lagi continuous data kat situ. So dia akan memberi result yang lebih perfect. Sebab nanti kalau you buat categorical data sahaja, you kena buat dummy variable. So bila buat dummy variable, tak ada continuous data dalam tu. Bila you run nanti, mulalah serabut kepala. Sedih. Gitulah. Okay. You run sendiri nanti you rasakan apa yang saya maksudkan. Kalau satu yang at least satu DV, satu IV yang numerical, adakah yang numerical tu mesti ada kaitan dengan IV yang lain? Tak kan doktor? Tak IV kita hanya perlu berkait dengan DV kita. IV pertama dengan DV, IV kedua dengan DV, IV ketiga dengan DV, IV keempat dengan DV. Itu kalau multiple linear regression. Tapi jadi kalau ada konsep moderating, ada konsep yang mediating, ada panah sana, ada IV dengan IV ada kaitan, IV dengan sini, itu bukan multiple linear regression. So saya akan create at least satu DV, satu IV yang numerical lah doktor. Bukan create, kena cari. Kena cari, okey, kena cari. Kena cari, tak boleh create. Sebab lagi kalau kita create, kalau betul lah guna istilah create, takut saat lagi dia tak signifikan. No? Okey. Terima kasih doktor. Association dan relationship berbeza test ya doktor. Kadang-kadang untuk correlation tu dipanggil juga association, kadang-kadang dipanggil juga untuk test relationship. So association and relationship tu biasanya kalau untuk saya sama je lah, dia represent the correlation tu lah. Normality test kena buat untuk IV dan DV atau DV saja memadai. Alright. Apabila melibatkan, kembali kepada slide saya tadi. Okey. Apabila melibatkan yang ini dekat slide saya. Okey, apabila melibatkan yang ini, masing-masing ada syarat penggunaan dia. Okey, macam untuk multiple linear regression tak perlu check normality pun. Tak pernah ada dalam mana-mana buku regression data mesti normal. Okey, tak ada. You carilah, tak ada. Tak ada pun mana-mana buku regression data mesti normal. Kalau saya suka buku regression Prof Muhtar. Prof Muhtar warna kuning, buku dia saya kalau kat grup saya tu saya selalu share lah. Tapi grup saya tu pun kadang-kadang dia alert, kadang tak alert kan. Tapi you boleh tengoklah kat Telegram tu,
dekat media boleh cari buku tersebut. Nanti saya share nak gambar buku tu. Okey, buku tu ke buku regression yang tebal. Ni. Ini sangat tebal. Bagi saya berbaloi sebab dia ada semua macam-macam kat sini. Okey, pun tak ada mana-mana buku regression yang memberitahu bahawa data mesti normal. Okey, tetapi ada orang check. Saya ikutlah nak check tak check ya. Yang perlu disemak adalah error terms dia. So dalam membuat multiple linear regression, sepatutnya kita perform nama dia diagnosis checking of multiple linear regression tu. So dalam diagnosis checking tu ada satu istilah dia error mesti normal. Yang tu ada. Tapi kalau data tak perlu normal. So kita bebas nak gunakan regression kalau data kita tak normal. Alright. Okay. Kalau untuk discriminant analysis, dia kena check normality. Alright, yang tu you kena guna multivariate normality test. So dia macam ni, univariate normality test yang saya duk ajar kalau dalam kelas saya tu univariate. Univariate ni kita panggil Kolmogorov-Shapiro test, itu univariate. Rupanya multivariate ni dia ada testing dia sendiri. Salah satunya dia guna QQ plot. Okay, untuk you belajar multivariate, you cari buku Johnson and Wichen. Kejap Okay. Ya, saya ada Telegram group. Sekejap saya stop share dulu, saya share balik. Oh, buku-buku tadi saya boleh search kan? Alright, okay. Kalau you nak tengok buku yang coklat tu, Applied Non-Parametric Statistics. Okay, Wayne Daniel. How to okay. Ada PDF pula. Tak tahulah. Saya tak tunjuk saya tak lawa pandai-pandai apa ya. Alright. So ni applied. Buku statistik ni memang bosan sikit, dia tak ada warna-warni. Sebab tu buku saya buatlah gambar hujan lah, tempiah, ada payung semua tu sebab saya rasa boring. Bila belajar statistik buku pun bosan. Tapi buku ni bagi saya shock sebab ayat bahasa Inggerisnya mudah faham, and then dia ada example, dia ada solution, dia ada manual calculation dekat sini. Nanti ini saya akan guna dalam training of trainer, saya akan guna buku ni nanti. Okay. So dalam bulan 7 ada lagi training of trainer, siapa-siapa yang ini applied non-parametric statistic. Ada satu lagi yang tadi saya kata buku apa tu, Prof Mohtar Mohtar, saya tak sure ada tak ada dalam Mohtar Abdullah ni, saya rasa buku dia dah tak publish dah, tapi dia DBP. Mohtar Abdullah DBP regresi. Saya harapkan muncul. Tak muncul Okay, analysis ini ada Google Books. Alamak. Kalau saya punya tu menarik lah sikit. Dia punya tu kan, dia punya apa? Tapi inilah, memang inilah tajuk dia, analisis regresi. Sangat mudah lah bagi saya untuk baca. Tambah-tambah mungkin di UKM ada, mesti ada. Di Library Negara pun mesti ada buku ni. Sebabnya Library Negara dia tetap akan simpan 5 kopi buku kan. And then di UKM saya ada sebab dia adalah salah seorang profesor di UKM satu masa dulu. Sekarang saya tak sure di mana beliau. Mungkin di Unicell lah last time saya tengok. Okay. And then buku siapa lagi you nak tadi? Okay. Kalau untuk multivariates, kalau saya punya tok guru Johnson and Wichen. Tulis Johnson pun dah keluar dah, punyalah orang kata apa, orang-orang popular ni kan gitulah kaedahnya. Mana alright, ini mungkin version lama ini. Okay. So applied multivariate statistic, kalau you nak belajar tentang prinsipal komponen exploratory data analysis, okay, ini. Tapi yang ni dia a little bit ada technical yang banyak.
Okay, so tengok satu lagi buku. Ni applied multivariate. Satu lagi methods. Methods of statistics. Kalau tak silap saya. Sana. Renshaw. Betul tak? Bukan method of multivariate. Ini senang. Kalau saya senang faham lah. Bagi saya sebab dia less kata formula. Yang buku Johnson and Witchen tadi ni banyak formula. Yang ini kurang formula. Sekejap ya. Betul tak bukunya? Multivariate methods. Sekejap saya tengok bukan. How to pronounce your range. Ini kot. Hahaha. You carilah banyak. Cuma kita tak tahu yang mana satu yang patut kita apa. Ni. Hamba Allah ni. Kalau saya rasa dia mudah. So macam multivariate pair apa semua tadi tu ada dalam buku ni. Okay, so biasanya topik-topik awal tu you tak payah baca. Kalau you baca nanti you pengsan sebab dia melibatkan algebra. Okay, you terus pergi kepada ni ada multivariate normal. Ada cara pengiraan dia. Dia ada tunjuk. Dia ada bagi data dan kita boleh run sendiri. Cuma dia take time lah. Benda-benda macam ni untuk first timer memang take time. Okay, so yang tadi nak hotelingty test untuk apa? Comparing two mean vector ada kat sini. Ada. Okay. MANOVA pun ada. Okay, pair observation. Yang pair observation pun ada. Ada. Cuma biasalah ilmu ni kan. Kalau kita tak kongsi, kita tak tahu. Saya pun masih belajar. Doktor boleh bagi contoh mana-mana nak tahu continuous data. Nak tahu dia continuous data atau tak, dia boleh ambil titik perpuluhan. Kalau guna skala interval 1 sampai 7 atau skala 1 sampai 10. Itu kalau nak guna multiple linear regression dan continuous data. Jika perlu, jika tak perlu, kalau boleh buat logistik saja, buat logistik kan. Okay. So jangan orang kata apa, kita bebankan. Tengok dulu. Tengok hati-hati. Itu je. Alright. So, ada apa-apa soalan lain? Dah 2.13, dah lepas pada lunch time. Alright, so terima kasih kerana sudi mendengar. Dan seperti biasa memanglah saya akan membebel sikit pasal, bukanlah membebel, perempuan biasalah kan. Tapi tak monopos lagi janganlah. Macam-macam dengan saya. Okay, so apa-apa boleh tanya soalan kat saya. Tapi tolong jangan tulis panjang-panjang. Selalunya memang hak yang saya suruh tolong tulis jangan panjang-panjang tu lah. Tulis panjang-panjang. Tulis panjang sangat. Doktor betul tak tu dia. Saya minta maaf pakai lambat. Tak apalah nanti jawab. Lepas tu saya tak jawab. Lepas tu tadi macam tadi saya tengok. Mesej ni aku tak jawab apa-apa lah. Baru saya nak reply balik. Okay, bila saya reply balik dia pun tengah sibuk kan. Yalah biasalah tu. Thank you very much, Doktor. Alright. Yang recording ni boleh share tak? Recording video ni. Ya, nanti apa ni Doktor akan share kan. Thank you. Alright. Thank you, Doktor. Okay, thank you everybody. Thank you. Okay, jumpa lagi ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye. Thank you, Doktor. Assalamualaikum. Salam. Ramai Thank you, Doktor. Have a nice day. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Salam.